Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam saluran Pak Mustar Al-Kisah. Apa khabar semua? Semoga sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Mana-mana yang berada dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan, semoga diberi kesembuhan dengan segera dan dipundangkan segala urusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang datang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah menonton video saya yang lepas, yang telah like, subscribe, komen dan share. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang belum like, share dan subscribe tu, dapatlah ringan-ringankan tangan untuk membantu saya untuk subscribe channel saya ini. Semoga saluran saya ini akan berkembang lagi di masa-masa akan datang. Baiklah, hari kita akan bercerita tentang 3 kisah dari kubur. 3 kisah dari kubur. Tapi sebelum kita meneruskan cerita, kita eloklah kita berselawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Kisah ni terjadi dalam 10 hingga 15 tahun yang dululah. Kisah ni mengenai kisah nenek saya lah. Nenek saya ni kalau ikut keluarga saya ni, nenek saya ni ada yang masih hidup lah. Masa tu ada 2 lah, maksudnya sebelah bapa saya dan sebelah mak saya. Jadi sebelah mak saya tu mak tiri pada mak saya. Masa tu atuk nenek saya yang pertama tu meninggal. Jadi atuk saya kahwin lagi satu dan dapat anak. Dan keluarga sebelah bapa saya pun macam tu juga. Atuk saya ni dia ada isteri, itu nenek saya. Saya tak pernah jumpa lah nenek dengan atuk tak pernah jumpa. Kalau jumpa pun masa kecil lah. Jadi nenek tu dah meninggal, jadi atuk kahwin lagi satu. Jadi ni kira mak tiri pada bapa saya. Okey, saya nak ceritakan pasal nenek saya sebelah arwah bapa saya lah. Dia kisah ni berlaku di Sedili lah. Di Sedili. Nenek saya ni seorang yang, saya cerita sebelah bapa saya je. Nenek saya seorang yang lembut. Kalau berbual pun suka bersenyum, senyum. Tutur kata dia lembut. Dia tak ada meninggi suara. Orang dia pun memang lembut. Jadi nenek saya ni dia ada 2 anak lah. 2 anak, maksudnya bapa saya tu dia ada 3 beradik dengan mak dia lah. Dengan yang 2 beradik ni dengan mak tiri dia. Jadi dia ada 5 beradik, 1 bapa, 2 mak. Jadi kejadian ni berlaku 10 hingga 15 tahun dulu. Masa tu saya dapat berita lah yang nenek saya ni dah meninggal. Jadi saya ni pergilah dengan isteri saya, dengan mak saya dan beberapa orang adik-adik saya lah. Saya pergi menziarah lah. Rumah nenek saya ni dekat
Sedili lah, Sedili kecil lah. Sedili kecil maknanya dekat dengan Tanjung. Kalau dulu orang panggil Tanjung Lembu sebab banyak lembu kat situ. Sebelum ada jambatan nak pergi Sedili besar tu, diorang akan menggunakan bot untuk pergi ke Sedili besar. Sedili kecil dekat darat, Sedili besar dia jauh sikit lah, dia kena naik bot. Kalau nak pusing naik kereta, kena pusing Tenggaruh. Nak pergi Mersing tu pergi Tenggaruh, pusing balik, baru sampai Sedili besar. Memang jauh lah. Jadi masa dulu diorang gunakan bot je lah untuk penghutan daripada Sedili kecil pergi ke Sedili besar. Jadi kawasan tu kalau ikut masa saya kecil dulu, ada satu pantai lah. Sekarang panggil Jason Bay, ataupun saya pun tak tahu apa nama tempat sekarang. Tempat dia meriah lah. Jadi atuk saya tinggal kat kawasan tu dengan anak dia seorang namanya Zulkifli lah, atau begitu dengan Pak Zul. Dia ada 2 anak, satu lagi kat Keluang. Jadi bila dapat tu atuk saya meninggal, saya pun datang menziarah mak saya dengan adik-adik saya lah. Kalau ikut asal rumah dia kecil je, tapi dah dibesarkan oleh pakcik saya. Dia dibesarkan, rumah tu dah besar lah. Jadi rumah batu lah, dulu rumah kayu, rumah papan. Rumah ada tangga lah, ada kolong bawah. Lepas tu rumah tu dah dirobohkan, dibina dengan rumah batu. Jadi saya nak cerita pasal nenek saya ni, saya kisah kematian dia lah. Bila dia meninggal tu, kita rasa sedih lah. Sebab biasa kita kadang arwah atuk saya datang rumah mak saya, kadang tidur rumah mak saya. Masa dulu dia rajin lah pergi rumah mak saya dekat Majlis Baru tu. Jadi kita berbual lah. Kadang dia datang juga dekat kampung mak saya, kampung nenek saya kat Sedili tu lah. Jadi nenek saya ni meninggal, kita pun tak tahu pukul berapa. Jadi kita datang lah, kita melawat. Lepas tu ramailah saudara mara daripada luar Johor datang lah, datang melawat, menziarah. Lepas tu kita jumpalah ipar-ipar, bukan ipar-ipar, maksudnya sepupu-sepupu, makcik-makcik, pakcik-pakcik. Kita bersembang-sembang lah, sambil menunggu urusan mandi jenazah. Jadi mandi jenazah tu diuruskan oleh orang sana lah, orang kampung sana. Dia uruskan mandi jenazah. Lepas tu bila dah selesai mandi jenazah semua, dah siap kapan, ramailah datang tengok. Jadi saya pun tak nampak lah jenazah pasal ramai nak tengok. Jadi saya kat luar je lah. Jadi bila solat jenazah tu, okey, saya ikut lah solat jenazah. Jadi dah selesai pun, memang tak ada apa masalah lah. Tak ada masalah dengan nenek saya tu. Setakat tu tak ada masalah. Lepas tu waktu nak bawa jenazah tu pergi ke tanah perkuburan. Saya pun tak tahu tanah perkuburan Sedili tu kat kampung tu kat sebelah mana. Saya pun tak tahu. Jadi kita tunggulah. Diorang kata tunggu van jenazah. Nanti van jenazah akan bawa jenazah tu ataupun keranda tu pergi ke tanah perkuburan. Jadi masa nak tunggu tu kita berbual-bual lah apa semua kan. Lepas tu lama juga lah tunggu. Mana van tak sampai lagi ni. Kita kalau kawasan bandar ni cepat lah, biasa cepat sampai. Jadi kita tunggu sekali ada satu lori sampai dah. Lori dalam 3 tan lah. Lori 3 tan sampai. Lepas tu sampai saya pun tengok ni lori ni kenapa pula nak masuk sini lah, apa hal pula. Jadi diorang kata, pakcik saya kata, angkat ni atas lori ni. Dia cakap, kenapa ni atas lori? Tadi kata nak pakai van jenazah. Takkan tak ada van? Takkan kat kampung tak ada van? Lepas tu yang ada orang beritahu dekat surau tu
atau masjid yang lain tu ada van jenazah boleh gunakan. Jadi tak ada van. Nak tunggu lambat. Jadi gunakan lori 3 tan. Kalau tak salah saya lah, lori 3 tan. Jadi bini aku tu, alamak, cakap, saya rasa macam sedih lah. Cakap, takkanlah jenazah ni lori. Alamak. Dalam hati berkata-kata lah, tapi tak boleh cakap apa-apa lah, sebab itu je yang ada. Jadi kita ramai-ramai lah angkat keranda tu, naik atas lori. Bila naik atas lori, dia kata, ada siapa nak ikut tak? Alamak, saya ni nak ikut tak nak. Saya ni kubur ni tak tahu. Saya tengok ada beberapa orang naik atas lori. Saya pun panjat atas lori. Saya panjat lori. Mak saya tak ikut lah, dia kat rumah. Perempuan kan, jadi tak perlu ikut lah. Jadi saya atas lori. Lepas tu adalah seorang beritahu, ni ambil payung ni, tutupkan kepala jenazah ni, bahagian kepala dah, kat kerana bahagian kepala dah. Saya ambil, tak apalah, saya ambil. Dan orang kata gitu, kita ambil, bukakan payung, menghormati jenazah. Bahagian kepala dia saya pegang payung lah, tutup payung, jalan lah. Jadi masa perjalanan tu saya rasa macam, alamak, pengakhirannya ni lori. Dah kenapa naik lori macam tak best lah naik lori kan. Macam nampak macam naik lori, lori terbuka, dia bukan tertutup, terbuka. Jadi kita nampak macam, alamak, nampak tak syok lah kan. Tapi tak apalah, saya naik jugalah kan. Dah orang kata macam gitu, saya naik juga. Ini dalam perjalanan tu tak jauh sangat lah. Jadi masa dalam perjalanan tu saya teringat lah, atuk ni nenek saya panggil atuk. Dia nenek tapi saya panggil atuk. Atuk sendiri. Dia saya teringat lah masa saya kahwin dulu, atuk ni lah yang membantu saya masa nak kahwin dulu. Dia datang dalam 2-3 hari sebelum majlis saya tu, dia datang, dia masakkan telur pindang. Dia berkurang dalam 1000 biji lah, 1000 biji telur pindang. Dia yang masakkan. Dia tunjuk macam mana masakan. Jadi kita ni ambil daun-daun apa-apalah, daun jambu lah, daun selunduk lah, banyak lah daun-daun, taruh, lepas tu letak telur kat keliling periuk tu, rapat-rapat. Dia kata rapat-rapat, jangan renggang. Kalau renggang, bila menggelegak belaga, telur tu retak. Dia suruh rapat-rapat. Lepas tu satu lapis tutup dengan daun lagi, lepas tu susun lagi, telur tu rapat-rapat. Lepas tu tutup lagi dengan lapisan daun-daun lah, daun senduduk, daun jambu, daun apa pun saya tak tahulah daun apa. Ada beberapa jenis daun lah. Lepas dia letak ramuan-ramuan dia, rempah-rempah. Dia buat masa tu memang seronok lah masa tu. Saya teringat lah. Jadi atuk saya buat tu, saya memang sedap lah apa yang dia buat tu, sedap. Saya teringat lah waktu tu. Ingat masa saya kahwin, atuk saya datang 2-3 hari datang, membantu untuk masak telur pindang. Lepas tu membantu mengemah-gemah rumah, memeriahkan sambil potong-potong apa semua tu. Ingatlah yang atuk saya tu, dia potong daun pandan tu, dia buat bunga rampai, dia potong lalu daun pandan banyak, ada dengan jiran lah, tolong membantu kan, letak bunga-bunga, lepas tu letak minyak wangi. Dia membantu mak saya lah nguruskan masa majlis perkahwinan saya tu. Jadi kita rasa seronok lah, meriah waktu tu kan. Jadi saya teringat lah atuk saya. Tu saya pun ada datang rumah atuk saya tu, melawat dia ada beberapa kali lah, bawa anak-anak saya datanglah tengok, melawat dia. Kadang bawa mak saya, kadang saya satu keluarga pergi. Jadi masa dalam perjalanan tu saya teringat atuk saya ni dia orangnya baik, rajin, lemah lembut. Lepas tu bila sampai di kubur, lori tu dah sampai ke kubur. Jadi saya pun turun, saya tutup payung, letak kat lori tu, saya turun. Kat sana dekat kubur tu dah ramai yang tunggu lah. Ada ramai yang tunggu. Jadi diorang angkat keran tu, saya turun lah. Di sana diorang turunkan, saya tengok je lah, pasal dah ramai yang tolong. Lepas tu bila
keranda tu dah turun, kain tutup keranda tu dia dah angkat, dah lipat. Lepas tu dia orang buka penutup keranda tu. Dia orang buka penutup keranda tu, yang diorang pun, yang orang ramai dalam tu, ramai-ramai lah, angkat, nak angkat. Lepas tu dia kata, siapa nak tunggu dalam liang lahat ni atau dalam kubur ni? Lepas tu masing-masing tengok-tengok lah. Lepas tu pakcik saya tu, Pak Zul tu, dia masuk dalam. Maaf angin. Lepas tu saya tengok tak ada orang, saya pun terjun dalam. Saya 2 orang. Lepas tu ada seorang lagi terjun. Kerana kita ada 3 orang dalam kubur tu. Jadi kita tunggu untuk nak sambut jenazah tu, nak sambut dia, nak masukkan dalam kubur. Bila saya tengah tunggu dalam tu, diorang pun ramai-ramai lah angkat. Angkat. Beberapa orang angkat. Ni beberapa orang tu tarik lah yang pengusung jenazah tu, pengusung keranda tu, jangkal kat tepi. Jadi bila diorang ramai-ramai ni angkat, saya 3 orang tau dalam kubur tu. 3 orang nak sambut mayat jenazah tu, nak sambut dalam kubur tu. Saya rasa macam boleh ke tidak ni, aku kan terlepas. Yelah, kita tak tahu keberatan dia berapa berat kan. Jadi saya pun tak tahu. Jadi saya macam tak apalah, reda je lah. Kalau saya pasang kuda-kuda, diorang kata kau tahan ni. Dia hudur kat saya 3 orang ni. Bila sampai kat tangan saya je, saya dah sampai dah dengan kekuatan saya ni, saya rasa macam aku kena kuat ni. Kalau aku terlepas, dia jatuh bawah, nyanyi. Jadi saya dalam hati cakap, ini kena kuat, bismillahirrahmanirrahim. Saya kena kuat. Memang saya betul-betul tahan. Saya punya masa tu muda lagi lah. Muda tak muda lah, kira okey lagi lah. Dengan kekuatan saya tahan. Jadi dia orang tahan. Bayangkan dia kubur tu tinggi kan, dari atas nak ke bawah, kita kat dalam, cuma tangan kita je kat atas. Jadi kita cuma gunakan kita punya tangan je tau. Kaki pun tak boleh nak tampung sangat, sebab dia ada dalam. Jadi tahan, 3 orang ni tahan. Jadi dia orang bila dia hulur je, dia kata okey lah, nanti korang lepas tau. Jadi kita pun bila yang atas lepas, kita pun rasa macam ya Allah. Lepas tu saya rasa macam aku pegang apa ni? Apa yang aku pegang ni? Saya rasa apa tau? Saya rasa macam saya pegang apa saya nak cakap ni? Saya rasa macam saya pegang gabus. Sangat ringan. Saya 3 orang, saya macam Allah. Sedangkan saya dah pasang kuda-kuda, tangan siku-siku dah kuat ni, saya rasa ringannya. Ya Allah Tuhanku. Ringannya kan. Lepas saya ambil pelan-pelan, saya 3 orang ni letak jenazah tu dalam kubur. Pada suruh serongkan dia menghadapkan ke dinding liang lahat tu. Lepas tu masa tu dia dah buka ni muka semua lah kan. Saya tengok muka dia memang, nenek saya ni memang muka dia bersih, ada senyum, ringan sangat. Pada masukkan, saya tengok muka dia tenang, jernih, bersih muka dia. Bila masuk dalam liang lahat tu, kita orang tahankan dia dengan letaklah tanah-tanah apa semua supaya dia tak terbuka balik. Lepas tu lepas pakcik saya dah buka dia punya ikatan tu, jadi kita pun dah letak semua. Saya pun naik ke atas, dan naik ke atas, saya dah naik atas. Dia orang pun kambus tanah lah, masuk dalam liang lahat. Jadi masa tu saya pun teringat lah, atuk
saya ni memang rajin solat. Kalau tahu mak saya pun dia sentiasa solat. Jadi saya tengok dia kat rumah pun, saya pergi rumah dia pun, dia memang dia rajin solat bersemula. Amalan-amalan lain tu saya tak tahu. Tapi yang pasti saya angkat dia dengan rasa ringan sangat. Jadi saya bersyukurlah sebab nenek saya tu ataupun saya panggil atuk atau perempuan, nenek saya tu pengakhiran dia macam itulah. Walaupun masa mula-mula saya tengok dia naik lori, saya rasa macam sedih, tapi pengakhirannya saya rasa sangat gembira sebab apa yang saya rasa tu memang ringan lah. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatlah segala amalan yang nenek saya amalkan tu. Segala apa yang dibuat, yang dia solat, apa-apa yang dia amanahkan ataupun yang Allah tentukan, semua dia buat dengan baik. Mudah-mudahan nenek saya ni ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Jadi itulah kisahnya. Kisah nenek saya ni yang meninggal dalam keadaan yang saya gembira sebab dia punya jenazah dia atau mayat dia memang sangat ringan. Jadi saya bersyukurlah dia meninggal dalam keadaan macam itu, dalam keadaan tenang, muka bersih, ceria, dan nampak berseri-seri. Begitulah kisahnya. Itulah pengalaman saya pertama. Siapa yang suka atau ada komen-komen atau sukakan cerita ni, bolehlah tolong like, komen dan subscribe. Jadi saya nak mengakhiri cerita ni, atau bukan mengakhiri, cerita ni dah tamat. Jadi kita nak masuk kisah kedua, kisah dari kubur jugalah. Kisah ni dari kubur tapi dia lain sikit lah. Nak tahu kisah selanjutnya, teruskan menonton. Kisah ni terjadi pada seorang wanita yang diceritakan pada saya. Okay, nama dia, saya letak nama Leha lah. Okay, nama-nama watak dan beberapa tempat-tempat ni saya ubah sikit lah. Di Leha ni, masa tu saya bawa dia, kerja saya memang ambil orang, hantar orang, jemput orang, turunkan orang, gitulah. Saya pemandu Grab, gitu senang cerita lah. Kadang-kadang orang nak berbual dengan saya, kadang orang tak nak berbual dengan saya. Dia nak berbual, kita layan. Dia tak nak berbual, dia diam, kita pun diam. Jadi si Leha ni, dia bercerita lah dengan saya. Kebetulan saya ambil dia daripada bandar. Kemudian saya ada lalu kawasan hospital tu, hospital, belakang hospital, di tanah belakang hospital tu ada tanah perguruan Islam Mahmudiyah. Jadi Leha ni dia bercerita lah akan tragedi dia masa di tanah perkuburan tu, waktu malam drama angin. Okey. Dia cerita ni berpusing-pusing lah, depan belakang, tapi saya susunkan balik cerita ni, supaya dia jadi pada mula sampai ke akhir dia tersusun lah cerita dia. Sebab saya tanya, dia jawab, pusing-pusing gitulah. Jadi terpaksa susunkan. Jadi nama-nama watak dan tempat-tempat ni saya kena ubah sikit lah. Okey, Leha ni, dia masa dulu tahun 2000 lebih lah. Masa tahun 2000 lebih, dia cerita suami dia masuk hospital. Suami dia sakit, masuk hospital, semput,
Jadi masuk hospital, lama keluar balik. Keluar balik rumah. Lepas tu tak berapa hari masuk lagi hospital. Jadi memang suami dia selalu masuk hospital lah. Masa tu lah. Jadi si Leha ni memang selalu ada hospital. Si Leha ni bekerja. Jadi suami ni pasal suami dia kerja sendiri. Jadi oleh kerana dia sakit, jadi si Leha ni kena bekerja keras lah. Dia ada anak, beberapa orang anak kecil, dalam 2-3 orang lah. Dia pun tak cerita berapa banyak anak dia, tapi lebih kurang macam itulah, 2-3 orang lah, ikut yang kepahaman saya lah. Dia balik kerja, Leha ni, dia akan balik, dia terus pergi hospital. Dia jaga suami dia lah. Masa tu kat hospital ni, kalau suami sakit, isteri boleh jaga. Yang saya tahulah. Jadi yang isteri jagalah. Lepas tu dah malam, si Leha ni balik rumah. Ni dah malam tu naik teksi lah. Dia akan balik ke rumah, dia tengok anak-anak dia lah. Nanti besok pagi dia akan buat masak-masak untuk anak dia. Anak dia nak sekolah nanti kan. Dia siap semua dan anak dia sekolah. Lepas tu dia pergi kerja. Jadi anak-anak dia hidup macam itulah. Maknanya dia dah siap masak apa semua. Nanti anak dia pergi sekolah, bawa bekal. Nanti balik sekolah tu, anak dia yang ada yang besar sikit, dia pandailah panaskan lauk. Ataupun dia malas nak panaskan lauk, makanlah apa yang ada. Lauknya macam biasalah, telur, ayam goreng, gitulah. Jadi si Leha ni berbulan-bulan kerja dia memang begitulah. Pergi kerja, lepas tu balik kerja, terus pergi hospital, jaga suami dia, lepas tu masak untuk anak dia. Dan masa tu dia ada juga lah minta tolong jiran-jiran, tengok anak dia, kalau anak dia ada masalah ke apa ke, nanti beritahu dia lah. Jadi itulah kehidupan si Leha masa suami dia sakit. Masa suami dia sakit tu memang dia struggle betul lah. Memang penat, letih lah dia kata. Jadi ada suatu hari tu si Leha ni rasa macam penat tau. Penat, letih kan. Jadi dia dekat hospital tu, kat bawah kan ada teksi kan, ada teksi tunggu kan. Jadi si Leha ni tunggulah teksi, tengok teksi, oh tak ada teksi. Lepas tu dia telefon teksi lah. Dulu Grab tak ada lagi. Dia telefon yang teksi punya, yang call tu, telefon minta datang ke hospital. Jadi ada satu orang lagi datang lah. Jadi si Leha ni kata, okey, saya nak balik ke rumah saya kat sekian-sekian. Okey, jadi orang teksi kata, masa tu orang teksi tu bangsa Melayu. Jadi si Leha ni kata, okey lah, untuk hantar saya ke sini-sini jadi orang pemontor teksi kata, okey lah, baiklah, nanti saya hantarkan. Jadi si Leha ni pasal dia terlalu letih, terlalu penat, dia tertidur dalam teksi tu. Perjalanan tu macam baru dalam minit, dia pun dah tertidur. Bila dia tidur tu, hospital dengan kubur tu belakang je. Jadi kalau nak balik rumah dia tu, memang tak lalu kawasan kubur tu. Dia cuma lalu depan teruslah masuk jalan lain lah, jalan besar. Memang tak lalu kawasan kubur tu. Tapi macam dia terasa macam tersedar. Cilihan dia tersedar. Dia tersedar macam apa salah aku ada kat kawasan gelap ni. Lepas tu dia macam dengan mamai-mamai gitu, dia rasa, dia tengok kenapa ada kubur kiri kanan, sedangkan jalan tu tak perlu lalu kubur. Kubur tu kalau kawasan Mahmudia tu, ada kubur tempat lain pun dia mesti ada satu laluan jalan tar kan.
Jalan tar yang pergi ke sana, pergi ke sini. Jalan tu boleh berpusing-pusing lah. Jadi si Leha ni, dia cakap, awak nak pergi mana ni? Dia tanya orang taksi tu. Orang taksi kata, kita duduk sini lah. Lepas tu, berhenti. Si Leha ni dah berdebar-debar kan. Kawasan gelap. Kawasan kubur tu memang gelap. Lepas tu dia nampak cahaya lampu tu, dia nampak kubur kan. Dia nampak kubur, dia rasa macam, kenapa aku dekat kubur? Dia dah panik dah, Lepas tu si Leha ni buka pintu. Lepas tu yang pemandu teksi tu, dia break, dia terus tarik baju Leha tu. Si Leha pun nak keluar, dia tarik sampai koyak baju si Leha tu. Jadi si Leha tu terus terkejut. Tapi teksi tu gerak perlahan lah. Berhenti. Lepas tu gerak perlahan lah. Buka pintu tu terkejut. Dia terjun. Lepas tu dia dengan berdebar-debarnya, dia lari sampai terpijak kubur, langgar kubur. Dia dengar rasa macam dia tak tahu mana nak pergi. Dia lari je. Dia tengok pemandu teksi tu kejar dia tau. Kejar, lepas tu dia lari je. Lepas tu pemandu teksi tu kejar tak lama lah. Macam beban Leha tu lari, dia terlanggar kubur apa semua, biar redah aja. Lepas tu dia nampak macam satu kawasan macam jalan raya tu, dia lari je. Agaknya Tuhan nak tunjukkan, nak selamatkan dia. Dia lari sampai ke jalan raya. Sampai dia berlari. Dia terus macam ada kereta lalu, si baik tak langgar dia. Nasib baik tak langgar si Leha tu. Kalau tak, saya tak tahulah apa nak jadi dengan suami dia yang sakit, anak-anak dah kecil kat rumah. Jadi yang kereta tu, kereta orang berbangsa Melayu, yang bawa pun suami isteri. Dia tanya, adik kenapa ni? Dia pergi toilet cakap tau. Lepas tu yang suami isteri tu bawa dia masuk kereta. Lepas tu si Leha dah menggigil dah. Jadi yang suami isteri ingat dia ni, si Leha ni kena kejar hantu ke, kena ada orang mengganggu ke. Di kawasan kubur, orang ingat mesti ada makhluk-makhluk yang mengganggu lah. Tapi tengah malam masa tu dah pukul 1 pagi kalau tak salah. 1 pagi. Biasa dia balik, si Leha ni balik cepat, tapi hari dia boleh terlambat balik. Jadi dalam pukul 1 pagi ke 2 pagi itulah. Jadi kalau tak salah besoknya dia tak bekerja. Jadi dia balik lambat sikit lah. Anak-anak dia pun tak sekolah. Jadi dia balik lambat sikit. Tu yang dia balik lambat. Itu yang kisah tu terjadi. Jadi dia dah menggigil, meletup. Jadi suami isteri tu balik, bawa dia balik. Kebetulan suami isteri tu duduk dekat kawasan tanah perkuburan tu lah. Tanah perkuburan Muhammadiyah tu kat kawasan tu jugalah. Dia bawa, lepas tu dia bawa si Leha tu, Leha cerita lah. Suami isteri bawa balik rumah. Lepas tu dia suruh si Leha ni mandi, salin baju. Lepas tu yang isteri yang perempuan tu, dia ada pakaian spare, dia suruh pakai lah. Awak pakai baju ni, nanti awak tidur sini dulu, besok nanti saya hantar awak balik. Jadi yang suami isteri tu dah suruh dia mandi apa semua, dah buatkan air semua. Si Leha ni masih menggigil lagi. Lepas tu suami isteri tu tanyalah, apa terjadi sebenarnya. Jadi si Leha ceritalah, suami saya sakit, saya balik naik teksi, saya nak balik ke rumah, pasal anak saya kat rumah tak ada orang jaga, anak saya kecil lagi. Jadi bila saya order teksi ni, teksi datang, dia bawa saya ke kawasan kubur. Saya tak tahu dia nak buat apa kat saya. Jadi saya punya beg tangan, IC, duit semua dalam teksi tu, tak tahu dia buat apa. Jadi saya pun paksa lah, saya tak ada apa-apa lah, duit pun tak ada, apa pun tak ada, dia kata. Jadi tak apalah. Jadi yang suami itu kata,
Okey, tak apalah, ni adik malam ni tidur sini dulu, nanti besok nanti saya hantar balik. Jadi yang apa ni, si Leha ni rasa macam dia kata terima kasih lah, tolong bantu ni, kalau tak tahu apa jadilah. Sebab dia memang rasa sangat takut masa tu. Pertama, dia takut pemandu teksi tu nak buat yang jahat kat dia. Satu. Kedua, dia berada di atas kubur, di dalam kubur. Dia langgar kubur, dia langgar kubur semua sampai berapa kali jatuh. Dia pun tak tahu kubur siapa dipijak, dia pun tak tahu. Jadi benda tu, ketakutan dia tu bertambah-tambah, 2 kali takut. Pada kali ketiga hampir dilanggar oleh kereta yang semua isi tu. Nasib baik Tuhan nak selamatkan si Leha tu. Jadi Leha tu cakap, nasib baiklah saya selamat. Benda ni memang satu tragedi lah, jadi trauma lah. Lepas tu dia macam nak naik teksi, dia pun dah jadi fobia lah. Tapi dia masa tu dia masih jaga suami dia lagi. Jadi masa dia jaga, dia balik awal lah. Dia tak ada balik malam-malam, dia takut perkara tu terjadi lagi. Jadi memang dia fobia lah dengan teksi ni. Kalau dia apa-apa pun dia tengok orang, tengok macam rasa takut lah. Jadi itulah kisah pengalaman, kisah dari kubur. Yang kedua, kisah seorang perempuan, seorang wanita yang hampir dibuat tak baiklah pada dia. Jadi alhamdulillah lah, si baik silah tu selamat, dan semoga pemandu teksi tu bertobatlah. Semoga dia berada dalam keadaan baik-baik sajalah. Mudah-mudahan dia tobatlah dengan perkara ni dan tak berlaku pada orang lain. Jangan kata pemandu teksi, orang lain pun sama juga. Orang lain pun sama juga, kena hati-hati. Lepas tu sekarang kalau gunakan Grab atau e-hailing, dia semua ada rekod. Kalau kita buat tak baik atau orang buat tak baik, rekod tu semua ada, boleh komplain, tak ada masalah. Jadi benda tu semua ada dalam rekod. Lepas tu sekarang penting, kalau kita ada perjalanan, ada share location ke apa ke, itu penting lah. Jadi apa-apa hal kita boleh tahu. Itulah saja penceritaan saya, kisah dari kubur yang kedua. Kisah yang pemandu teksi mengganggu seorang wanita. Okey, kita tamat di situ saja. Kalau sahabat-sahabat semua suka akan cerita ni, bolehlah like dan komen. Kita masuk kisah kedua, kisah dari kubur juga. Kalau nak tahu kisah selanjutnya, tonton sehingga habis. Kalau kita dengar berita tentang kematian atau uzur kawan-kawan kita atau saudara mara kita, kita rasa macam hati macam sedih, berduka. Nak kalau ada kematian. Jadi kita sedaya upaya kita akan cuba untuk menziarahi kawan kita itu. Mungkin kalau sakit, kita bertemu kawan-kawan kita tu supaya kawan kita yang sakit tu kesakitan dia tak rasa sangat ataupun dengan kehadiran kita tu kawan kita jadi ceria, atau semangat dia untuk sembuh tu makin kuat. Tapi kalau kawan-kawan kita yang meninggal dunia, kita rasa macam sedih. Tapi seboleh-bolehnya kalau kita ada kelapangan dekat, kita akan cuba menghadirkan diri, dapat melawat, menziarah. Kalau dapat solatkan sahabat kita, itu pun alhamdulillah lah, sebagai tanda penghormatan terakhir kita kepada sahabat kita atau pada saudara mara kita, keluarga kita sendiri. Kita cubalah untuk menghadirkan diri. Kalau dapat kita solatkan jenazah, kita solatkan. Ataupun kalau dapat kita ziarah di kuburan pun alhamdulillah lah. Sebab siapa-siapa yang menghadirkan diri menziarah kubur bersama solat jenazah dan menghantar kawan-kawan kita yang dikebumikan di kubur,
pahala-pahala tu akan dapat pada kita semua. Dan kita pun bolehlah mendoakan agar sahabat kita tu berada dalam keadaan tenang dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Jadi saya nak cerita ni pasal sahabat saya lah. Sahabat saya ni dia ramai adik-beradik. Dulu masa saya bujang-bujang, saya selalu pergi rumah dia. Jadi rumah dia, kita berkawan lah, kawan daripada sekolah dulu, sampai ke sekarang lah. Jadi pada satu hari tu saya terima berita lah yang sahabat saya ni adik pada sahabat saya ni. Sebab apa? Masa kita bujang tu, bila kita kawan dengan kawan kita ni, adik-beradik dia pun jadi kawan kita. Jadi adik pada sahabat saya ni diberitakan telah meninggal dunia. Jadi saya rasa macam tu panjat, dia muda lagi dia meninggal dunia. Tapi bila fikir balik, yelah, nak meninggal ni bukan kira usia, betul tak? Bukan kira kita sakit ke sihat ke. Kalau Tuhan nak ambil nyawa kita, dia ambil je lah, ikut kita punya waktu yang ditentukan. Kita cuma bersedia je lah. Jadi saya ni dapat berita je adik sahabat saya ni meninggal, yang saya kenal pasal dia pun pernah campur dengan saya dulu. Adik kawan saya ni pernah ikut saya dulu naik motor ronda sana ronda sini, yang gitulah. Jadi kita pun biasalah dengan dia. Bila dapat tahu dia meninggal, jadi kita rasa macam dia meninggal. Dia meninggal masa tu kalau tak salah saya hari Khamis malam Jumaat. Kalau tak Khamis Jumaat, Jumaat pagi Jumaat tu. Tapi saya rasa Khamis malam Jumaat lah, sebab dia meninggal kat hospital. Khamis Jumaat dia meninggal, dia masuk hospital, dia sakit. Lepas tu keluarga dia bawa ke hospital Tuan Minah, Johor Bahru lah. Jadi paginya saya dapat berita lah. Pagi ni dia baru beritahu dalam grup. Okey lah, lepas tu dah beritahu apa-apa semua kan. Dia punya sakit apa-apa. Lepas tu dijangka ke bumi kat mana-mana. Jadi kita tengok, okey lah. Jadi adik sahabat saya ni dia meninggal kat hospital. Jadi saya tunggu info. Okey, diorang katakan adik sahabat saya ni akan dikebumikan di tanah perkuburan kampung Sungai Danga, di kawasan Sungai Danga di Johor Bahru lah. Itu dekat dengan Taman Peling lah. Jadi saya ni kerja sendiri, saya bawa orang lah kan. Jadi saya tengok, lepas semua Jumaat kita sempat lagi lah, saya dapat bawa orang apa semua. Lepas tu lepas solat Jumaat tu saya dah takiat. Lepas solat Jumaat saya terus pergi ke kubur. Jadi masa saya dah bawa orang apa semua, saya sambil tu saya tengoklah WhatsApp kalau ada perubahan ke apa ke. Dia katalah ni dia akan pergi hospital, dia meninggal kat hospital. Jadi hospital akan buat postmortem apa semua. Lepas tu akan ada surat doktor, akuan doktor. Lepas tu dia orang bila doktor dah approve, dah sign apa-apa semua, lepas tu dia orang akan solatkan, mandi dan dikapankan di hospital. Lepas tu dia akan bawa ke masjid Sungai Danga masa solat Jumaat tu. Jadi lepas Jumaat tu kan ramai. Jadi kalau boleh nak solatkan selepas Jumaat tu. Jadi ramailah yang dapat bersama-sama jemaah untuk solatkan jenazah tu. Mana pahalanya lagi banyak. Ikut itu yang saya faham lah. Okey, jadi bila saya tengok, saya ada masa lagi ni nak pergi ke masjid. Bukan masjid, pergi ke kubur. Bila saya pergi dapat tu, lepas saya tengok saya WhatsApp tu, saya masa tu jauh, sebab dia di kawasan Pasir Gudang. Di Pasir Gudang nak pergi ke Sungai Danga tu agak jauh jugalah. Tapi sambil tu saya baca WhatsApp juga lah, tengok dia ada kat mana. Ada yang beritahu
dia akan disolatkan di Masjid Sungai Danga. Lepas tu dia akan ditanam di tanah perkuburan kampung Sungai Danga. Jadi saya dah lepas sembahyang Jumaat tu cakap okeylah, kalau saya tak sempat solat, saya dapat ijadah kat kubur pun tak apalah. Jadi bila saya ni tak tahulah dia punya masjid yang mana, kubur dia kat mana. Saya cuma agak-agak je lah, pasal saya pernah nampak dekat tepi jalan tu, memang di sebelah kiri tu nak pergi ke Peling tu, belakang tu, memang sebelah kiri tu ada Masjid Sungai Danga. Kat kubur tu sebelah kanan, tapi kena lalu depan kubur tu kena buat U-turn baru dia pergi ke kubur sebelah kanan. Jadi saya pun bila lepas sembahyang Jumaat tu saya berebut, saya tu ambil orang je lah. Betul, dalam pukul 3 gitu saya rasa macam aku dah terlambat ni. Sampai selalu kat masjid, tengok masjid tak ada orang. Jangan, tapilah okey. Saya tengok kubur je. Saya buka Google Map, saya tengok kubur sebelah mana. Oh, betul dah sebelah kanan ni. Jadi saya dah terus, saya lalu bawah flyover, saya U-turn. Saya tengok, oh ni betul lah kubur dia. Saya berhenti tepi, saya tengok kat dalam kosong kubur tu, kosong kubur tak besar sangat. Sebelah hujung sana ada ramai orang lah. Saya tengok, oh ni diorang dah jenazah dah sampai ni, dah nak kebumikan dah ni. Jadi saya pergilah. Jadi saya parking, saya ambil gambar dulu. Okey, ni aku dah sampai kat tanah perkuburan Sungai Danga. Saya hantar kat grup lah. Jadi saya tengok nak jalan pergi ke tempat diorang ramai-ramai tu, yang jenazah dah sampai tu, jauh juga nak jalan. Tak apalah, saya pergilah. Saya pergi, lepas tu saya tak buka lah handphone ni, saya tutup. Mana memang jenazah dah sampai lah. Lepas dia kata lepas sembahyang Jumaat. Jadi memang betul lah, saya datang dalam pukul 3. Okeylah, jenazah diorang dah solat apa semua, dia tinggal dikebumikan je lah. Jadi saya pergilah. Bila saya pergi, diorang tengah baca talqin lah. Jadi saya pun doa angkat tangan sekali lah. Doa sekali lah. Bukan doa sekali, maksudnya mengaminkan yang imam tu doa lah. Amin. Sambil-sambil tu saya tengok lah kawan saya ni ada tak. Saya tengok orangnya tak ramai sangat yang kat situ. Saya tengok mana kawan aku ni. Tengok sambil tengok sini. Tak ada pula kawan aku. Dia lambat sampai ke? Tak apalah. Jadi imam tu baca doa talqin semua. Jadi kita mengaminkannya lah. Lepas tu bila dah habis tu, dah aminkan tu, yang orang-orang kat situ kata okeylah, siapa nak siram bunga ke apa ke, siram air dekat kubur tu, siram lah, nak tabur bunga ke apa. Jadi diorang tabur mana yang sedang mara dia tu tabur lah. Tapi saya tengok dalam ramai-ramai tu seorang pun saya tak kenal. Saya cakap, ini betul ke ni? Cakap, lepas tu dah lama dia tengah ni, lepas tu ada beberapa orang tu, saya cakap gerak dululah. Saya salam, saya gerak dulu. Saya salam, saya gerak lah. Okay, saya tinggal mana saya dah menziarah kawan saya tu, dah alhamdulillah lah. Cuma saya yang muskil tu, kenapa seorang pun saya tak kenal, kenapa kawan saya tak nampak. Saya pun pergilah kat kereta saya sana, balik ke kereta saya lah. Sambil tu saya telefon kawan saya nama Yaya. Ya, kau kat mana? Aku ni baru sampai Mus, aku kat sini. Oh, pasal habis jenazah mana? Aku tak tahulah jenazah kat mana. Okey. Ini kau jumpa aku dekat sini, kat warung ni. Tepi tu ada warung, kita jom sana. Jadi saya jumpa kawan saya. Saya salam semua, berbual-bual dengan dia, tanya sakit apa semua. Saya tanya kan, jenazah dah sampai ke belum? Lepas tu orang dia telefon, yang kawan saya tu Yaya telefon, ini jenazah ni dah sampai ke belum?
Jadi diorang beritahu, oh jenazah ni masih ada kat hospital lagi. Pasal doktor tadi ada sembahyang Jumaat apa semua, jadi lambat sikit dia punya doktor nak approve apa semua. Doktor tak ada. Lepas tu yang orang lain tu banyak tengah sembahyang Jumaat, jadi dia tak boleh nak nguruskan cepat. Jadi saya pun tanya, oh jenazah tu ada kat hospital lagi. Habis yang aku pergi tadi tu jenazah siapa? Jenazah siapa yang aku melawat tu? Yang aku ziarah tu siapa? Padahal aku tak kenal seorang pun. Aduh, korang ni pun satu lah. Cakaplah belum sampai ke apa ke, ni aku tanya dah sampai lepas main Jumaat. Aku ni berya-ya lah pergi datang sini. Rupanya aku tak tahu jenazah siapa aku ziarah tu. Allah Akbar. Lepas tu saya tunggu berapa lama lagi. Dia kata jenazah tak settle lagi, masih ke hospital lagi. Jadi saya pun ketawa sendirilah. Kita macam macam mana saya boleh ziarah jenazah orang lain. Tapi tak apalah, anggaplah ni satu kebetulan. Tak apa, saya ziarah juga dah sebagai sesama Islam. Cuma saya rasa macam geli hati lah. Saya dengan bersemangat nak melawat ziarah kawan saya, tiba-tiba yang saya ziarah tu orang lain punya. Tapi itulah berlaku pada saya. Kisahnya saya pun tak perasan. Dia pun tak perasan itu jenazah orang lain. Rupanya jenazah kawan saya tu masih ke hospital, tak selesai lagi. Jadi bila saya tunggu-tunggu dah masuk asar pun tak siap lagi, saya pun terpaksa minta diri lah. Saya terpaksa balik lah. Saya cakap dah lewat sangat, perjalanan aku ni jauh. Jadi saya cakap minta maaf lah, aku dah sampai sini. Sampai sinilah, setakat sini je yang aku mampu buat. Pasal lama sangat. Jarak perjalanan aku kat rumah pun jauh. Jadi minta maaf je lah. Jadi itulah keseluruhan kisahnya. Mana saya pun terlepas pandang, tersalah ziarah orang lain. Tapi duka cita selepas 2 hari kawan saya tu meninggal tu, adik dia pula lagi seorang meninggal 2 hari saja. 2 atau 3 hari pun lupa lah. Jadi saya pun ziarah juga lah. Dia bersedih lah. Dia lelaki dua-dua, adik-adik dia memang lelaki, jadi memang bersedih lah. Dia meninggal dah 2-3 hari, adik dia lagi seorang meninggal. Seorang meninggal tempat kerja, yang seorang tu meninggal kat rumah dalam tidur. Itulah. Semoga sahabat-sahabat saya atau orang-orang yang saya bercerita dalam kisah ini, semoga ditempatkan dalam golongan orang beriman. Ini sedih jugalah kisahnya. Okay, kalau sahabat-sahabat semua suka akan cerita saya ni, bolehlah bolehlah komen, tekan like, share dan subscribe. Jangan lupa, kalau subscribe tu sekurang-kurangnya boleh membantu saya untuk berkembang lagi di masa-masa akan datang. Bukan saya yang berkembang, saluran saya berkembang di masa akan datang. Saya ni memang nak kembang, boleh nak buat apalah. Okay, akhir sekali saya mohon ampun dan maaf sekiranya dalam penceritaan saya ini ada kesilapan, ada kesalahan atau ada perkara yang tidak disenangi oleh sahabat-sahabat. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Apapun dalam cerita ni, watak-watak semua dalam cerita ni banyak yang tukar, dan sahabat-sahabat semua jangan terlalu percaya dengan penceritaan saya ini. Anggaplah ini satu hiburan saja, sebab yang mengalami saja yang tahu akan kebenaran cerita ini. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.